Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk belajar tentang tajuk yang sesuai dengan kita hari ini, iaitu sabar. Sabar menunggu ustaz sampai. Senang ceritanya. Sabar untuk kita sama-sama belajar dalam kita menempuhi mendapatkan ilmu ini, maka kita diajar supaya sentiasa dalam keadaan yang menjadikan diri kita ni berserah ataupun bertawakal dan juga kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang berlaku pada diri kita ini. Tajuk kita pada ruas yang ke-10 yang mesti kita ada dalam tubadan kita ini, yang kita belajar sebelum daripada ininya. Dalam tubadan kita ni, kita kena masukkan yang pertama tauhid ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan hidup kepada Islam. Yang keduanya, kita kena masukkan dalam tubadan kita ni keikhlasan, yang kita kena tanam dalam jiwa kita kekuatan pada diri seorang mukmin, biar kita sentiasa hidup dalam keadaan ikhlas. Kemudian yang ketiga, kena masukkan dalam tuadan kita ni, kita mesti menjadi seorang yang as-sidqu ataupun orang yang sentiasa benar di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan dengan kata-kata kita dan amalan-amalan kita. Yang ni yang disebut dengan yang kita mesti ada pada diri kita. Yang keempat, kita kena ada zuhud dalam tuadan kita ni, dalam hati kita ni kena masukkan rasa zuhud kita, rasa tidak tamak. Lawan pada zuhud maknanya tamak dalam hidup seorang. Yang kelima, kita kena masukkan tawakal yang kita belajar sebelum daripada ni. Kemudian yang keenam, kena ada dalam jiwa kita ni perasaan mencintai Allah. Itu kena sentiasa subur dan bertambah dalam setiap hati-hati mukmin. Kemudian lepas pada tersebut, kita diajar supaya rasakan al-khauf wal raja, rasa takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena ada juga dalam tuadan kita ni. Kemudian yang ke-8, kena masukkan takwa dan juga wara'. Ni kena letak pada diri kita. Kemudian yang akhir kita belajar pada pengajian yang sudah ialah sentiasa syukur dalam hidup kita. Sentiasa syukur ni kita kena sentiasa wujudkan dalam jiwa kita pada 3 keadaan yang kita belajar pada pengajian yang sudahlah pada diri kita ni. Dan yang ke-10 hari ni kita kena masukkan dalam jiwa kita ni sabar, menyerah diri dan juga redha terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri di kalangan kita ini sendiri. Hari ni kita akan belajar bab ni lah, bab mengenai sabar. Sabar dalam taat, sabar daripada melakukan maksiat. Ni dua-dua ni. Sabar ketika mana taat, kena sabar. Sabar waktu mana kita belajar, kena sabar. Waktu mana kita mendengar, kita kena sabar. Kemudian sabar dalam rumah tangga, sabar dalam kemasyarakatan. Yang ni sentiasa kena ada pada diri kitanya. Kemudian kita sambung hari ni, antara sabar dan syukur ada kaitan. Kata tuan kitab kita ni, di antara dua perkara ni berkait, saling berkait. Syukur pun kena ada dan juga sabar pun kena ada. Tapi dua-dua ni ada kaitan. Sebagaimana adanya kaitan yang terjadi antara kenikmatan dan juga bala ataupun bencana. Sebagaimana kita fahamkan, bila kita dapat nikmat, dia ada kaitan dengan yang disebut dengan bala ataupun ujian. Setiap orang tidak mungkin akan terhindar daripada kedua hal itu. Dalam hidup kita ni, tak ada seorang pun yang boleh terjauh daripada kita kena ujian ataupun kita dapat nikmat.
dalam hidup kita ni. Demikian juga pada diri kita ni, bila kita syukur, mesti kita berkait dengan sabar. Dua-dua ni. Kemudian bersyukur dengan amal perbuatan itu mengharuskan, bahkan mewajibkan adanya kesabaran mengerjakan amal perbuatan tadi. Itu cara pada diri kitanya mewajibkan ada kesabaran dalam kita mengerjakan amal perbuatan syukur tadi. Dalam kita bersyukur, maka kita kena belajar untuk kita jadi sabar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sabar itu ada 3 macam. Sabar ni ada 3 keadaan. Iaitu sabar untuk melakukan ketaatan. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Juga sabar menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Yang saya sebut tadilah. Maknanya, dua-dua ni kita kena ada dua-dua dalam diri kita. Waktu mana kita taat pun kita kena sabar. Waktu mana kita berhadapan dengan maksiat pun kita kena sabar. Sabar diri kita, jangan terjebak dengan perkara maksiat. Dan sabar menerima bahaya dan malapetaka. Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian Allah pun, kita diajar supaya sabar juga. Itulah makna kehidupan secara keseluruhan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahawa sabar adalah separuh daripada keimanan. Ni yang kita fahamlah. Sabar itu separuh daripada keimanan. Bila kita banyak dalam diri kita ni rasa kesabaran, itu menunjukkan kita ni sedang dalam keadaan meyakini dan beriman dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ni. Sebab sabar itu sebenarnya adalah suatu maqam ataupun pendirian ataupun satu kedudukan daripada sekian banyaknya makam-makam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang tiada satu pun daripada kesekian macam makam keimanan melainkan wajib diharungi dan disertai dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Tak ada satu pun daripada makam-makam keimanan ini melainkan wajib diharungi dan disertai dengan kesabaran dalam melaksanakan yang disebut dengan perintah Allah. Sabar kan? Dalam hidup kita ni, sembahyang kena sabar, baca Quran kena sabar. Kemudian kita mendengar kuliah ni pun kena sabar. Sabar je, tunggu ustaz sampai. Kadang-kadang ustaz dah sampai, kemudian kita pula tak sabar. Ataupun nak sebutnya dalam diri kita ni, ada je dalam hidup kita ni kesabaran dalam mendidik diri kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesabaran itu tidak ada dan lenyap perasaan dalam hati seorang, maka yang akan menggantikan tiada lain hanyalah rasa keluhan dalam hati. Itu yang jadi ramai di kalangan kita ni mengeluh. Terkeluar perkataan-perkataan yang tak baik daripada diri kita. Punca apa dia? Kerana tak sabar. Bila seorang tak sabar, kita akan jumpa, kita akan dapati dalam hidup kita ni yang disebut dengan keluhan-keluhan. Bibir-bibir di kalangan kita ni akan sebut yang tu, sebut yang ni. Punca apa dia? Kita tak sabar dalam berhadapan dengan sesuatu ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita. Padahal mengeluh itu sangat tercela. Anda faham ya? Bila kita mengeluh je, dicela dalam Islam. Kita kan kadang-kadang, bila kita masak je, tak ada orang makan masakan yang kita masak. Kita mula mengeluh, menyesal aku masak banyak-banyak. Kemudian, tak ada pula orang nak makan. Habis pahala kita. Tu dicela. Dalam Islam ni, Islam dia tak nak. Pada kita ni, dalam hidup kita ni, kitanya banyak mengeluh. Bila kita mengeluh, tanda kita ni jadi tak sabar dalam setiap ujian yang kita lalui dalam hidup kita. Islam dia ajar supaya kalian kena tahan je lah. Bibir kita pun kena tahan. Perasaan benci kita pun kena tahan. Lama-lama pendam je. Lama-lama pada diri kita ni, bila kita pendam je, dihilang dengan begitu je. Kerana apa dia? Kerana kitanya boleh bertahan. Diri kita ni jaga. Tu badan kita ni kita jaga. Dia panggil suasana yang kita lalui pada diri kita. Dan sama sekali tidak ada baiknya. Siapa-siapa yang mengeluh, maka hilang kebaikan yang dilakukan pada diri dia.
Yang kita buat tadi, kadang-kadang kita basuh kenderaan. Saya buat contoh yang mudah. Basuh je kenderaan, dah bersih dah, hujan turun, hujan lebat. Misal contohnya. Ada orang yang dia pula dia kata Allah menyesal basuh kereta tadi. Kalau tahu macam ni pun tak basuh lagi kereta. Ni kesan daripada apa dia? Kesan daripada kitanya tak sabar. Bila kita tak sabar ni, akan keluar keluhan. Sebab tu, dalam hidup kita ni, siapa yang banyak mengeluh, itu tanda dia tak sabar. Tanda dia tak sabar dan dia tak redha terhadap apa yang berlaku dalam hidup diri dia. Dia mesti belajar untuk meredai. Dia kena belajar untuk dia rasa lapang. Tak apa, Allah bagi, ada kebaikan lah tu yang Allah buat. Tu kita kena didik diri kita demikian. Ada hikmah lah tu dalam setiap apa yang terjadi. Ni kena dalam diri kita ni sentiasa ajar dan didik diri kita ni. Aku mesti sentiasa hidup berlapang dada. Berlapang dada dalam setiap ketika dan masa. Dalam setiap apa sahaja yang Allah SWT jadikan dalam hidup kita. Kalau tidak, keluhan demi keluhan itu tak berkesudahan. Sentiasa akan timbul pada diri seseorang. Kerana apa dia? Kerana tak sabar di atas apa yang Allah jadikan pada diri kita. Ni tak kadang-kadang tengok muka suami kita. Tengok muka suami, kenapalah aku terkahwin dengan mamak ni kita. Ni punca tak sabarlah tu. Tak sabar. Padahal kita tak reda dengan apa yang Allah bagi pada diri kita. Tengok muka anak-anak, kenapalah aku dapat anak macam ni. Kitanya jadi demikian. Tak sabar dalam hidup kita ni. Kadang-kadang dalam hidup kita ada je benda yang kita tak puas hati. Siapa yang bagi pada kita tu? Allah. Allah yang bagi pada kita. Tapi oleh kerana kita ni tak tahan, mulut kita tu cepat keluar bahasa-bahasa yang tak baik, yang tak menurut yang diajar dalam agama ini sendiri. Kalau bukan mengeluh itu yang timbul, maka sebagai gantinya ialah bersikap kufur. Di kalangan, kalaulah orang tu tidak mengeluh, dia yang lebih teruk lagi, dia jatuh kufur pada nikmat. Dia mengkufuri nikmat. Kenapalah boleh macam ni je? Kenapa je tu yang sentiasa dia sebut? Kenapalah macam ni je? Dia buat kerja-kerja, tiba-tiba dapat tak berbaloi dengan kerja dia. Dia jatuh kufur. Kufur terhadap apa yang dia buat kerja tadi. Yang ni punca apa dia? Punca dia tidak sabar. Patutnya dia sabarlah. Kadang-kadang ada orang yang dia buat kerja bersungguh-sungguh. Kerja berat dalam hidup dia. Tapi boleh sikit je. Dia kata, macam ni je dapat. Letih je buat kerja yang berat-berat dalam diri dia. Sebenarnya, dia telah mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri pemberian Allah. Jangan kita jadi begitu. Kalau kita mengeluh, dah habis dah pahala. Kemudian yang teruk lagi, di kalangan kita, kalau sekiranya dia ni tidak mengeluh, dia akan jadi apa dia? Dia jatuh kufur. Dia kufur pula terhadap nikmat yang Allah bagi pada dia. Sedangkan ini adalah lebih merosakkan dan membinasakan hati seseorang. Siapa-siapa yang dia tak sabar, dia mengeluh ataupun dia kufur, lebih rosak hati dia. Akibatnya, hati tidak menjadi bersih, tidak suci dan bahkan kotor serta berdaki hati dia ni sendiri. Hati kita tu, dia akan jadi demikian. Mula jadi kotor, mula jadi berdaki. Kesan daripada mana? Kesan daripada tidak sabar dalam menempuhi setiap ujian yang Allah jadikan dalam hidup. Maka dari itu, yang wajib dihadapi oleh setiap manusia Muslim, tidak ada lain yang terbaik kecuali bersifat sabar. Yang terbaik dalam hidup kita ni, bersabar je lah. Yang Allah jadikan pada diri kita. Itulah sebabnya, maka orang yang sentiasa menetapi sifat sabar dengan jalan yang bagus ialah bertaslim dan menyerah dan juga redha kepada apa yang menjadi qada dan qadar Allah Ta'ala dalam hidup mereka. Yang terbaik pada kita ni, setiap apa yang terjadi pada diri kita, bertaslim. Taslim ni maknanya menyerah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga redha dengan apa yang menjadi qada dan qadar Allah Ta'ala pada diri kita ini sendiri. Kita serahlah. Alhamdulillah, ya Allah, aku ni
segala benda yang terjadi pada aku serah pada kamu, ya Allah. Mudahnya, tanda orang sabar tu dia sentiasa bersyukur. Tanda orang yang sabar, dia sentiasa sebut Alhamdulillah pada diri dia. Kalau kita ni payah nak sebut Alhamdulillah, tu tanda kita ni jenis orang yang tak sabar dalam hidup. Dan boleh jadi kita ni orang kufur. Orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan sedangkan itu adalah ketentuan Allah yang Allah bagi dalam kehidupan kita ini sendiri. Imam Ghazali di dalam bab ini telah menjelaskan dengan detail dan berpanjangan huraian dalam maqam-maqam ini. Dan di sini kami kutipkan sebahagian daripada beberapa hal yang diterangkan dalam kitabnya. Imam Ghazali rahimahullah berkata sebagaimana di bawah ini. Di sana, sabar ini ada keutamaan yang tersendiri. Apa dia keutamaan sabar? Allah Azza wa Jalla memberikan macam sifat kepada beberapa macam sifat kepada orang-orang yang sabar dengan sifat-sifat yang serba baik dan indah, dengan menyebut kesabaran itu dalam Al-Quran dalam 70 tempat lebih yang Allah cerita tentang kedudukan orang yang sabar ini. Allah naikkan darjat orang yang sabar. Siapa yang sabar, Allah cerita dalam Al-Quran tu dalam 70 tempat, 70 lebih Allah cerita tentang mengenai sabar. Di sini Allah Ta'ala menghubungkan kesabaran tadi dengan berbagai macam darjat yang mulia dan bernilai tinggi. Juga aneka ragam kebajikan dan kebaikan. Dan semuanya dijadikan sebagai buah daripada kesan daripada kesabaran. Maknanya, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita akan dapati macam mana hebatnya orang yang sabar. Di antaranya, cuba perhati apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala ini. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kami jadikan mereka umat yang diberi petunjuk. Bi-amrina, dengan segala petunjuk-petunjuk kami. Kami jadikan beberapa pemimpin di antara mereka, yakni orang yang beriman, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ketika mereka itu bersikap sabar, teguh hati dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami jadikan waja'alna minhum a'immah. Kesan daripada kamu sabar, kamu akan dapati orang yang sabar ni dia akan jadi pemimpin. Kami jadikan dia pemimpin. Dengan tujuan apa dia? Menunjuk jalan kepada orang-orang yang lain pula. Menunjukkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Bila mereka ni sabar, kami akan jadikan mereka ni diikuti. Orang lain pun ikut dengan cara dia. Ketabahan dia, kesabaran dia, ketenangan dia dalam dia mengharungi setiap ujian ini. Lamma sabaru. Ketika mana kesabaran itu, ketika mana mereka sudah bersikap sabar, teguh hati mereka dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan lah. Siapa yang banyak sabar, Allah akan jadikan dia kuduah yang baik, contoh yang baik dalam hidup dia. Kemudian diikuti oleh orang lain. Orang lain pun tirulah. Cuba kita tengok bagaimana orang yang sabar, kita akan mengikut mereka orang yang sabar tadi. Orang yang tenang dalam hidup. Dalam hidup dia ni, dia berlapang dada, dia boleh bertahan dengan setiap ujian yang berlaku dalam hidup dia. Lalu orang ni dijadikan kuduah yang baik. Ini kesan daripada kesabaran yang kamu sentiasa tabah dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Kemudian ayat yang kedua, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan kami sempurnakan perkataan yang baik daripada Tuhan kamu untuk anak-anak Israel disebabkan kesabaran ataupun keteguhan hati mereka tersebut. Kami jadikan kami sempurnakan wa tammat kalimatu rabbikal husna, kalimah-kalimah Allah yang sempurna ala Bani Israel, ke atas keturunan Bani Israel ini, bima sabaru, dengan kesabaran mereka mentaati perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi-Nabi di kalangan mereka tersebut. Kerana sabar mereka yang menyebabkan mereka dapat nikmat itu. Manakala orang yang tak sabar di kalangan Bani Israel tu, Allah tak sempurnakan nikmat untuk diri dia.
Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sudah pasti nescaya Allah akan memberikan pahala mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana mereka ni, mereka buat bi ahsana ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik yang mereka lakukan. Dengan sebab apa dia? Walanajziyannal ladzina sabaru, sudah pasti aku akan membalas kepada orang yang sabar itu ajrahum, ganjaran yang bi ahsani ma kanu ya'malun, yang terbaik disebabkan mereka ni sentiasa bersabar dengan apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka ini sendiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Dalam surah Al-Qasas, mereka itu dikurniakan dua pahala, dua kali ganda pahala disebabkan mereka itu berhati sabar. Allah gandakan dua kali ganda. Setiap apa yang terjadi dalam hidup kamu tersebut, oleh kerana kamu sabar, Allah gandakan dua kali ganda. Ajrahum marratain, dua kali ganda bima sabaru, dengan kesabaran yang kamu lakukan itu sendiri. Dan yang akhir sekali, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang sabar itu, ganjarannya tak terkira banyaknya yang Allah sediakan pada orang yang sabar ini. Ni beberapa ayat lah, yang lebih pada 70 lebih ayat yang cerita tentang mengenai kesabaran. Lalu Allah jadikan, dicontohkan dengan 5 ayat ni untuk nak gambarkan pada kita betapa besarnya ganjaran kesabaran bila kita boleh sentiasa sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ingatlah bahawa tiada satu kaum ataupun yang diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan pasti ada kadar berapa jumlah dan banyaknya. Tapi kecuali pahala kesabaran, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut pahala yang disebut dengan pahala sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Pahala buat yang macam ni ada ganjaran-ganjaran dia yang tertentu. Tapi ganjaran pahala sabar tak ada. Tak ada balasan sebagaimana puasa yang dibuat oleh seorang hamba. Bila seorang hamba buat berpuasa, wa ana ajzi bi, aku balas sebanyak mana kesabaran dengan puasa dia itu, berbeza-beza pahala yang di sisi orang yang berpuasa kerana kesabaran dalam dia berlatih diri dia menjadi seorang yang mentaati perintah Allah. Jadi pahala kesabaran itu tidak ada hitungan berapa jumlah pahalanya. Kalau kita tanya berapa banyak yang Allah nak sediakan pahala pada orang sabar ini, tak terhitung banyak. Banyak sangat. Yang Allah tak bagi tahu. Terlalu banyak ganjaran yang Allah nak bagi pada mereka yang sabar. Sabar tadilah, sabar dalam taat, sabar daripada melakukan maksiat. Sabar dua-dua. Oleh sebab itu, puasa itu besar sekali pahalanya. Sebab puasa itu adalah separuh kesabaran. Puasa itu melatih diri seorang tersebut menjadi sabar. Seperti sabar menahan makan minum, menolak nafsu syaitaniyah, sabar menderita dan lain-lain lagi. Hakikatnya maknanya, bila kita cerita tentang puasa, Allah nak didik separuh daripada puasa itu ialah kesabaran. Sabar dalam kita mentaati perintah Allah. Allah nak bagi tahu, hamba-hamba Allah ni jenis tak sabar. Mulut kita ni jenis cepat nak mengeluh. Sebab tu bila kita berpuasa, maka kita akan menjadi melatih diri kita supaya bernahan setiap apa yang terjadi dalam diri kita ni dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu semua, sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Kalau kita nak suruh Allah berserta dengan kita, Allah bersama dengan kita, berlatihlah menjadi manusia yang sabar. Kerana dengan cara ni je kita akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Allah menggantungkan datangnya kemenangan dengan sebab adanya kesabaran. Dalam setiap apa yang kita lalui ni, kita nak berjaya ke kita nak buat apa pun dalam hidup kita,
Allah jadikan kejayaan itu disertai daripada kesabaran terdahulu. Bila kamu sabar, maka kamu akan dapat kejayaan dalam hidup kamu. Firman Allah Ta'ala, bal in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdibkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Benar jikalau kamu semua sabar dan bertakwa kepada Allah, sedangkan orang-orang kafir itu menyerang kamu semua dengan cepatnya, maka Tuhan kamu akan memberikan bantuan kepada kamu dengan pasukan malaikat sebanyak 5,000 yang akan membinasakan musuh-musuh kamu tadi. Allahu Akbar. Kesan daripada kesabaran. Bal in tasbiru. Bahkan kalau sekiranya kamu sabar. Wa tattaqu. Dan kamu bertakwa pada Allah. Sedangkan wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah Subhanahu wa taala sebut, bila kamu sabar dan kamu bertakwa kepada Allah, Allah turunkan malaikat bersama dengan kamu seramai lebih kurang 5,000 tentera-tentera malaikat Allah akan berserta dengan diri kamu untuk orang yang sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga mengumpulkan untuk orang-orang yang sabar itu berapa perkara yang telah dikumpulkan untuk orang-orang yang selain daripada mereka, yakni yang tidak mempunyai sifat sabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yakni orang-orang yang sabar itu memperolehi ampunan daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan mereka, juga memperolehi rahmat, dan mereka pula lah yang mendapatkan petunjuk yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Dan ayat di atas jelaslah bahawasanya petunjuk yang baik, rahmat ataupun kasih sayang dan ampunan atau salawat itu hanya terkumpul untuk menjadikan pahala bagi orang-orang yang bersifat sabar. Lagi pula berhati teguh untuk menjelaskan seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah kesabaran ini. Tentulah panjang sekali kerana banyaknya ayat yang cerita tentang mengisabar. Maka sampai di sini sajalah huraian yang berkaitan dengan pahala kesabaran. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini tuan kitab kita ni sebut demikian. Di sana ada berbagai nama baru bagi sifat sabar. Di sana ada beberapa nama-nama yang menggambarkan kesabaran itu sendiri. Apa dia? Yang maksudkan sebaiknya kita memahami dahulu bahawa sabar itu ada dua macam, iaitu yang pertama sabar badaniyah. Sabar yang pertama sabar badaniyah, iaitu yakni yang dirasakan oleh tubuh seperti menanggung ataupun memikul beban yang melelahkan kerana beratnya dirasakan oleh tubuh, tetapi tetap dilakukan saja. Misalnya bangun tahajud malam, tanda orang sabar. Badan kita ni, padahal kita nak tidur waktu tersebut, tapi kita bangun juga. Bangun juga dalam kita tahajud tadi. Maknanya kita ni jadi orang yang sabar. Sabar apa dia? Sabar badaniyah, dipanggil demikian. Sabar badaniyah ini ada kalanya dengan perbuatan. Yang saya sebut tadi. Seperti mengerjakan amalan-amalan yang sukar dan berat. Baik yang berupa ibadah ataupun yang lain. Inilah yang pertama. Sabar yang pertama dalam hidup kita. Ada pun sabar badaniyah yang kedua dengan penanggungan, seperti terkena pukul yang amat sangat. Kita kena pukul, badan kita ni dipukul, sabar pada diri kita. Ataupun sakit yang berat dengan penyakit yang kita deritai, kena COVID misal contohnya, dan luka yang menyakitkan sekali, ataupun luka terbelah kaki kita, luka ataupun patah kaki kita. Semuanya itu adalah terpuji manakala sesuai dengan ajaran syariat agama Islam itu. Namun demikian, ada lagi sabar yang terpuji dengan nilai kesempurnaan, iaitu sabar nafsiyah. Sabar nafsiyah, yakni sabar menahan hawa nafsu. Tadi sabar badaniyah, badan. Sabar yang dalam lagi, sabar nafsiyah. Sabar pada jiwa kita, nafsu kita, sehingga tidak sampai melakukan hal-hal tidak disenangi menurut kebanyakan watak dan tabiat manusia.
ataupun memang digemari oleh umumnya, bahawa nafsu yang suka pada keburukan, nafsu kita ni, dan juga yang mengajak ke jalan kekejian, bentuk sabar yang demikian itu apabila berhubungan dengan keinginan perut dan dengan farji ataupun kemaluan, maka sabar untuk mengerjakan itu adalah iffah namanya. Itu dipanggil iffah. Iffah ni maknanya menahan diri daripada mengikut hawa nafsu. Itu dipanggil iffah dalam diri kita, yakni menghindarkan diri pada kesyahwatan yang tercela. Ni insya-Allah kita sambung minggu yang akan datang nantilah. Nak cerita panjang yang ni rasa macam panjang sikit huraian dia ni. Saya nak sebut pada minggu yang akan datang nantilah. Cerita tentang mengenai bagaimana sabar badaniyah dan bagaimana sabar nafsiyah yang disebut dengan iffah yang telah disusun dalam agama ini, supaya kitanya hidup dalam keadaan yang sentiasa bertahan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasihlah di atas kesempatan sementara dan sekejap ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesabaran menunggu kuliah tadi. Mudah-mudahan Allah rahmati juga dengan kesabaran yang kita lakukan dalam pengajian kita ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.